تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه
سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة
dia sudah masuk Islam, dosanya masa kafir disucikan dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dia jadi macam bayi yang baru dilahirkan, yakni tidak ada sebarang dosa. Sebaliknya, hak orang yang sudah Islam, pahala bergunung-gunung terbatal dan terhapus dengan sebab keluar daripada Islam. Wa man yartadid an dinihi, Quran kata siapa yang murtad daripada agama dia. Jadi sekiranya seseorang itu keluar daripada Islam, pahala dia yang banyak melalui sembahyang dia, zikir dia, sedekah dia, haji umrah dia, habis begitu saja. Sebab itu dalam kitab Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah buat tajuk nombor 1, dosa yang paling besar sekali dosa syirik, mengkufurkan Allah. Sehari dua ni daripada viral ada seorang kata dia nak keluar daripada Islam. Tu satu kenyataan yang cukup berat. Apabila dia kata tu dalam keadaan dia tak kenal bahawasanya Islam ini adalah ajaran yang wajib dipegang. Kalau dia keluar, berarti kalau tidak kembali kepada Islam, dia tidak bertaubat, orang yang keluar pada Islam dijanjikan neraka yang kekal. Semalam mula ada orang hantar pula dah cerita tentang seorang hamba Allah nak bunuh diri, terjun bangunan ke terjun apa tak? Dalam kitab Kabair sampai kata siapa yang bunuh diri dengan perbuatan-perbuatan tertentu, maka dia disiksa kekal dalam disiksa dalam neraka macam mana dia bunuh diri di dunia. Kalau di dunia dia bunuh diri terjun gunung jerai, di neraka dia terjun selalu. Kalau dia bunuh di dunia dia bunuh diri terjun jambatan Pulau Pinang, dalam neraka dia disiksa dalam keadaan sedemikian. Kalau di dunia dia bunuh diri, dia tikam dengan pisau diri dia, di neraka dia tikam dengan pisau berterusan. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi rahimahullah mendatangkan bahaya syirik, bahaya bunuh diri, bahaya tak semayang. Orang yang tak semayang, 5 siksa masa hidup, 5 siksa masa nak mati, 5 siksa dalam kubur, 5 siksa lepas bangkit di akhirat. Berapa 15 ke apa? Satu hadis tu sebut 15 siksa orang yang tak semayang. Di dunia Allah Ta'ala padam daripada mukanya cahaya orang semayang. Orang yang tak semayang buat kerja ni kita nampak muka dia gelap, tak ada nur. Imam Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, inna lil ma'siyati sawadan fil wajhi, sesungguhnya pada dosa itu ada gelap dalam muka dia. Wa inna lit ta'ati nuran fil wajhi, sesungguhnya pada ketaatan itu ada nur pada muka dia. Ada tanda dia ni orang tak tinggal semayang, dia ni orang tinggal semayang. Wa inna lit ta'ati mahabbatan fi qulubil khalqi, bagi orang yang duduk dalam taat itu Allah masukkan rasa cinta dalam hati orang-orang baik. Orang yang tak duduk dalam dosa itu, wa inna lil ma'siyati wa inna 'alal ma'siyati bughdan fi qulubil qalbi fi qulubil khalqi, sesungguhnya pada dosa itu ada kebencian dalam hati orang-orang baik. Sesungguhnya dalam ketaatan itu sa'atan fir rizqi, murah rezeki. Sesungguhnya dalam dosa itu diqan fil rizqi, sempit rezeki atau mengusir rezeki. Taat itu memanggil rezeki datang, maksiat itu menghalau rezeki keluar. Ada 5-6 sebab kebaikan taat dan 5-6 sebab keburukan maksiat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Umar ataupun Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhum dalam satu kenyataan.
Dan ada seorang ulama karang kitab tajuk dia Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' mana penyakit, Ad-Dawa mana ubat. Dalam kitab tu dia datangkan lebih daripada 100 akibat buruk daripada dosa dan maksiat. Bila orang tu duduk dalam dosa, duduk dalam maksiat, satu demi satu, keburukan demi keburukan menimpa dia. Jadi jangan seseorang tu merasa dia keluar pada Islam selesai masalah. Jangan seorang tu merasa dia bunuh diri selesai masalah. Kuih teruk lagi ada. Kerana orang yang jauh pada Islam dijanjikan kehidupan yang huru-hara. Dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang huru-hara, kehidupan yang teruk. Hidup di dunia pun teruk, hidup dalam kubur pun teruk, hidup di akhirat dan neraka pun teruk. Quran kata dalam neraka ni la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu tak mati dalam neraka. Wa la yahya tak hidup dalam neraka. Tak mati dengan arti duk sakit, duk hidup dengan siksa. Tak hidup dengan arti tak hidup bahagia, tak hidup macam hidup di dunia, tak hidup macam duduk dalam syurga, hidup dalam derita sepanjang masa. Kita baca dalam satu surah yang ada dalam juzuk 30, Allah sebut orang-orang dalam neraka ni fi amadin mumaddadah. Dah lah dia duduk dalam neraka, api keliling dia 24 jam, nak keluar pun tak boleh, diikat pula di tiang. Fi amadin, pada tiang mumaddadah yang panjang. Kalau seorang tu duduk dalam bilik, orang kunci bilik itu hangat, dia nak lari keluar pada bilik, dia boleh lari. Pasal apa? Pasal dia tak kena ikat. Ni dahlah bilik itu hangat, ikat pula, tak pergi mana, duduk dalam kepanasan yang berterusan. Quran kata fi amadin mumaddadah, alaihim narum mu'sadah fi amadin mumaddadah. Atas mereka itu api yang ditutup rapat pintu dah. Dahlah duduk dalam bilik yang penuh api, tutup rapat pintu, tak boleh keluar. Nak lari pergi pintu pun tak boleh, kerana mereka diikat di tiang yang panjang. Ada lagi cerita orang dalam neraka ni, dia nak keluar dari neraka seperti menggali gunung, mendaki gunung. Naik terjun, macam orang naik gunung Jerai, dia heret turun balik, naik heret turun balik. Tak ada kesudahan. Di dalam kitab Al-Kabair dikatakan seseorang yang membunuh diri akan disiksa selepas mati bagaimana cara dia bunuh diri itu. Kita orang Islam tak boleh fikir nak bunuh diri. Tapi kalau kita pergi negara-negara orang bukan Islam, mereka nak selesai masalah mereka, masalah hutang, masalah putus cinta, terjun bangunan pun ada, makan ubat, makan racun pun ada. Saya pergi singgah di Hong Kong buat umrah, mereka buat melawat. Ni negara di antara negara yang rakyat dia sebahagiannya ada masalah bunuh diri. Dia tak ada agama, tak ada akidah. Nak selesai masalah talih bunuh diri. Jepun pun sama, negeri barat pun sama. Jangan sampai perangai itu mai kat kita di tempat yang mengaku Islam. Ada masalah terjun bangunan, ada masalah gantung diri, ikat tali di pokok, terjun jeruk tengkok. Ada masalah pi Jambatan Pulau Pinang, terjun dalam laut. Dalam hadis kata siapa yang bunuh diri
dia akan terus bunuh diri dalam azab yang tidak ada kesudahan. Hak teruk lagi, relax yang buat pengisytiharan, tak mau doa dalam Islam ni payah nak keluar. Dalam kitab fiqh kata, siapa berniat nak batal semayang, masa dia niat terus batal. Dia semayang lohok, rakaat pertama, dia kata, lagi kalau rakaat keempat, kawan aku main nak bayar hutang, aku nak berhenti semayang, nak terima hutang dia. Dia niat nak batal rakaat keempat tu, masa dia niat rakaat pertama tu dah batal dah. Ada dua benda tak boleh niat untuk batal. Batal lala tu bukan nanti batal lepas pada tu. Yang pertama semayang, yang kedua Islam. Dia kata esok orang nak keluar dari Islam, lala ni jatuh dah, bukan nanti esok lah. Sagi rakaat kedua je, kalau hujan turun aku nak berhenti semayang, masa niat tu dah batal semayang, bukan nanti rakaat kedua. Cuma orang yang tak mau kepada Islam ini kerana dia tidak merasa kemanisan Islam, dia tidak merasa kecantikan Islam, maka dia tak mau. Nak rasa kecantikan Islam kena mengaji. Nak rasa keindahan Islam kena beramal. Nak rasa keelokan Islam kena rajin pergi masjid. Nak rasa kecantikan Islam kena pakai pakaian cara Islam. Nak kena bergaul dengan orang yang manis, kemanisan iman. Hadis kata Islam ni dia ada kemanisan dia. Zaqa ta'mal iman, merasai akan kemanisan iman itu. Man radiya billahi rabba, orang yang redha Allah sebagai Tuhan dia. Bila ada orang yang mengaku Islam, nama dia Islam, nak keluar pada Islam, berarti dia tak kenal Allah dan dia tak tahu kata Allah Tuhan dia, dia tak mau. Zaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba, akan merasai kemanisan iman itu orang yang redha Allah sebagai Tuhan dia. Wabi man radiya billahi rabba bil islami dina, Islam sebagai cara hidup dia. Dia hidup dengan Islam, dia semayang, dia makan cara Islam, dia tidur cara Islam, dia bersembang cara Islam, dia fikir cara Islam, dia menghayati Islam, dia ajak orang kepada Islam yang lengkap dan sepenuhnya. Wa bi Muhammadin SAW nabiyyan wa rasulah, dan redha Nabi Muhammad SAW sebagai utusan pembawa berita dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal kehebatan Nabi SAW melalui pengajian-pengajian. Jadi nak bagi kita boleh redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai cara hidup, Nabi SAW sebagai ikutan, kena kenal tiga-tiga tu. Kenal Allah, sifat-sifat mulia ketuhanan yang ada pada Allah. Kena kenal keindahan Islam dan kebaikan Islam. Kena kenal keagungan Nabi SAW yang Allah anugerah kepada baginda. Kalau dia tak peduli yang tu, dia fikir hanya duit, cari makan, duit menega, cari makan menega, pakai pun tak ikut Islam, bergaul tak ikut Islam, macam mana dia nak rasa cinta kepada Islam? Kerana dia merasa Islam ni menyusah dia, nak buat anu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Maka kita hak mendengar berita-berita sedemikian, nak pergi jumpa tak boleh, nak bersembang tak boleh, dia pun tak kenal kita. Sekurang-kurangnya kita baca doa, minta Allah berikan taufik dan hidayah. Ada satu kitab karangan seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani, nama kitab tu Nasaihul Ibad. Dalam tu dia bubuh satu bacaan, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaik umat Rasulullah. Ya Allah, bagi petunjuk kepada umat Rasulullah. Ya Allah, ampun dosa umat Rasulullah. Doa semua kat umat Rasulullah. Panjang. Dibaca oleh, dia sarankan baca pagi-pagi. Nanti kalau ada masa anda tengok kita tu, esok atau lusa kita baca doa tu. Bagus doa tu kerana dia doa bukan untuk diri dia, tetapi kepada seluruh umat Nabi SAW. Sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampun dosa kaum aku, mereka tak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah bagi petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak iya tu. Kalau kaum Rasulullah tahu tentang kebenaran Rasulullah, kehebatan Rasulullah, ketinggian Rasulullah, mereka tak lawan Rasulullah. Menentangnya musyrikin kepada Nabi SAW, menentangnya munafiqin akan Nabi SAW kerana mereka tak nampak langsung cahaya kebenaran yang Nabi SAW bawa. Yang disebut oleh Al-Quran, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata mereka tak buta, tapi yang buta hati yang duduk di dada mereka. Hati mereka buta terus gelap, tak nampak cahaya Islam. Dan disebutkan oleh Allah dalam surah Yasin, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira, untuk baginda, untuk ia memberi peringatan, man, kepada setiap orang yang kana hayyan, yang hidup ia. Hidup tu kata ulama tafsir, hidup hatinya. Orang hati hidup, peringatan diberikan, ada manfaat. Orang hati mati, beri peringatan lagu mana pun tak berguna. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, pasti dia kena siksa sebab dia kufur kepada Allah. Orang hati dia mati, cerita apa pun tak berguna. Buh masuk telinga, cakap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kerana hati dia mati. Hati dia keras, tak jadi lembut. Hati dia sakit, tak jadi sihat. Hati dia karat, tak jadi cerah. Allah sebut sifat-sifat orang jahat dengan hati-hati yang buruk dalam berbelas-belas ayat Quran. Yang tu saya senaraikan di penutup kitab saya, penutup 10 amalan penenang jiwa. Belakang sekali ada senarai ayat Quran tentang orang yang memiliki hati jahat, dan senarai ayat Quran yang menceritakan orang yang memiliki hati baik. Campur dua tu 30 ayat lebih kurang. Jadi orang yang hatinya buta, orang jahat. Orang yang hatinya sakit, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, Allah tambah sakit, hati orang jahat. Orang hatinya tertutup daripada menerima kebaikan, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka, hati orang jahat. Orang yang hatinya keras, summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, kemudian hati depa jadi keras macam batu, bahkan lebih keras daripada batu, hati orang jahat. Orang yang hatinya karat, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kekaratan dalam hati depa disebabkan dosa yang depa lakukan. Allah senaraikan hati-hati orang jahat. Kemudian dalam Quran juga Allah senaraikan hati-hati orang baik. Hati orang baik, hati yang masuk iman dan terhias iman. Dalam suratul Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan kamu cinta pada iman, Allah hiaskan iman dalam hati kamu. Hati orang yang baik, hati yang rajin berzikir, yang tenang dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati itu menjadi tenang. Hati orang baik pun banyak ayat, hati orang jahat pun banyak ayat. Tinggal kita nak kenal dua-dua tu. Dan kita nak jauh hak jenis jahat, kita nak dekat dengan hati yang jenis baik. Jadi kalau kita belajar senarai ayat-ayat Quran dan hadis tentang hati manusia, kita dapati bahawasanya sebahagian daripada apa yang kita jumpa sedang berlaku dalam masyarakat. Ada hati dia jahat, fikir lagu mana nak lawan Islam. Ada hati yang baik, fikir lagu mana nak ajak manusia menghayati Islam. Hati-hati sedemikian ada di mana-mana zaman, tinggal kita nak pilih belah mana. Saya nak masuk jenis hati karat ke, hati sakit ke, hati keras ke, hati mati ke, hati buta ke, ni puak jahat. Atau saya nak masuk kepada hati golongan hati yang baik, hati yang hidup lawan bagi mati, hati yang sihat lawan bagi sakit, hati yang terang lawan bagi buta.
Dan Nabi SAW membaca doa meminta hati yang terang ketika nak pergi semayang. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan di dalam hatiku nur. Jadikan dalam hati aku cahaya. Dan doa yang dibaca selepas semayang isyraq disebut dalam kitab Hidayatus Salikin, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkan hati kami dengan dimasuki cahaya petunjuk Engkau sebagaimana Engkau menerangi muka bumi ini dengan cahaya mataharimu. Abadan abada, terang itu bagi kekal sampai mati, selama-lamanya, abadan abada. Jangan saat terang, saat gelap, saat cerah, saat gelap, saat celik, saat buta, saat sakit, saat sihat. Masa hati sihat, dia buat baik. Masa hati kotor, buruk, sakit, dia buat jahat. Jadi kita kenal hati kita ni, tekoh baik, tekoh jahat. Tekoh semayang, sihat. Tekoh mengumpat orang, sakit balik. Masa hati kita, tekoh baik, tekoh sihat, tekoh elok. Orang gitu, tekoh sihat, tekoh tak sihat. Tekoh sihat, sembang pun elok, makan pun lalu, tidur pun lena. Tekoh sakit, sembang pun pikuk lain, makan tak apa lalu, tidur tak apa lena. Maksudnya tak sihat. Maka sebagaimana kita cari ubat bagi tubuh badan kita sihat, kita hidup selesa, kita kena cari ubat bagi hati kita sihat, hidup selesa. Kerana orang yang menjauhi daripada ajaran Allah, kehidupan dia tidak akan elok. Di dunia dah tak elok dah. Dalam kubur lagi tak elok. Di mahsyar lagi tak elok. Di akhirat lagi tak elok. Allah peringat kepada manusia, jangan sampai berpaling daripada ajaran dia. Dalam surah Taha, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku, baginya kehidupan yang sempit. Ayat kemarin kata jangan berputus asa daripada rahmat Allah, ayat 53. Ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu dan patuhlah kamu kepada Tuhan kamu kepadanya sebelum datang kepada kamu siksa, kemudian kamu tidak akan ditolong. Bila siksa tu mai, masa kamu mati, tak ada siapa nak tolong kamu dah. Lah ni kamu kena tolong diri kamu dengan rajin kembali kepada Allah dan patuh pada Allah. Esok Allah tolong kamu. Hadis kata, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Jagalah Allah, nescaya kamu dapati Allah di hadapan kamu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu senang, pasti Allah kenal kamu ketika kamu susah. Ketika kita susah tak ada rezeki, Allah murahkan rezeki. Ketika kita susah nak mati, Allah pemudahkan mati. Ketika kita susah duduk dalam kubur seorang-seorang, Allah hiburkan kita. Ketika kita susah di padang mahsyar, Allah tolong kita. Ketika kita susah di tempat mizan, timbangan amal, Allah bantu kita. Ketika kita susah di penghujung kehidupan akhirat, Allah masukkan kita dalam syurga. Kalau masa hidup kita kenal dia, masa kita senang. Ta'arraf ilallahi fir rakha. Kenalilah Allah ketika kamu senang. Kita kenal dia, kita patuh pada dia. Ketika kita susah di dunia, di kubur, di mahsyar, di akhirat, Allah tolong kita. Ya'rifka fi syiddah. Mesti Allah kenal kamu ketika kamu susah. Kerana masa kamu senang, sihat, tubuh badan sihat, hidup, kamu rajin mengenali dia. Mencari sesuatu yang menambah kenal kamu kepada dia. Kenal kita kepada Allah dengan kita mengaji. Kenal kita dengan kepada Allah dengan kita mengaji Quran. Kenal kita kepada Allah dengan kita pelajari sunnah Nabi SAW. Kita duk cari ajaran yang menambah kenal kita pada Allah. Kita duk beramal yang menambah kita dekat dengan dia.
esok kita susah seorang-seorang, dia tolong kita. Kalau masa kita hidup di dunia tak kenal dia, kita kenal orang lain ya. Kenal manusia, kenal duit, kenal pangkat, kenal jawatan, kenal YB. Duk kenal orang, kenal makhluk ah. Dia kata kereta mahal aku kenal, kereta buruk aku tak kenal, tu duk teringin kereta mahal, tak dapat-dapat. Kereta dia kenal, duk baca bab kereta siang malam. Nega dia kenal sebab dia kira nak masuk duit banyak siang malam. Kedai makan dia kenal, tak mana sedap, tak mana tak sedap. Hari-hari tukang kedai makan. Dia kata kalau pekan gua ni nak tanya kedai tak mana sedap, tanya aku. Tang makanan dia pulun cari pergi kenal mana sedap, mana tak sedap. Tang ibadat dia tak kenal. Semayang tak betul, tak ada tumak ninah pun tak betul, dia tak mengaji pergi kenal. Oh, pergi dekat kenal dunia. Hadis kata innallaha yabghadu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang pandai tentang keduniaan tapi jahil tentang akhirat. Jahil tentang agama. Bab dunia dia pandai. Kalau dia tukang masak, dia boleh bersyarah bab masakan. Kalau dia petani, dia boleh hurai bab buat bedang. Kalau dia penoreh getah, dia pandai hurai bab skerap dia. Kalau dia nelayan, dia pandai bersembang bab ikan. Dia tukang rumah, dia pandai rumah semen apa macam mana, apa pasiak macam mana, tiang ni macam mana sesuai warna apa elok. Dia kenal semua, dia pandai cerita ke orang kerana dia pakar dalam bab keduniaan tersebut. Tapi jangan sampai syarat takbiratul ihram pun tak kenal. Fatihah pun gelong. Halal haram pun tak kenal. Jadi bab agama dia tak peduli, tak usah tanyalah bab Islam bab apa aku tak tahu apa, tapi sebab duit tanya, saya aku jutawan pandai cari duit. Aku ni penyokong ramai tanding pilihan raya tak nak kalah. Bab jadi YB aku pandai. Tapi masjid tak nak pijak. Tak jadi tak. Kita mau dua-dua. Dunia kita kena berjaya, akhirat kita kena berjaya. Itulah yang terkandung dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagi kat kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauh daripada api neraka. Itulah yang terkandung dalam doa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaihi ma'aduna. Tiga benda yang Rasulullah minta baginda kepada umat. Ya Allah, islahkan, perbaikan bagi kami agama kami, dunia kami, akhirat kami. Tiga-tiga, jangan satu. Satu perbaik dunia, agama tak peduli, akhirat tak peduli, tak kena. Kereta aku buruk nak beli mahal, duit aku sikit nak tambah bagi banyak, rumah aku setingkat bagi jadi 2 tingkat, kawan aku 10 orang nak bagi jadi 100 orang, duit aku dalam bank 1 juta nak bagi jadi 4 juta. Duk fikir bab dunia. Baju aku tak elok nak bagi jadi elok, bagus kita duk fikir nak bagi pilot dunia. Rumah kita huduh buah cat bagi elok, buah pokok bunga bagi elok, makan kemarin tak apa sedap, hari ni masak lagi sedap. Kemarin kedai tu tak syok, pergi kedai ni pula. Oh, duk kira dunia saja bagi elok. Sedangkan Rasulullah doa 3. Allahumma aslih lana, ya Allah perelokkan, perbaikan bagi kami agama kami yang memelihara segala urusan kami. Nombor 1 perbaik agama, nombor 2 baru perbaik dunia. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaik bagi kami dunia kami yang merupakan tempat kami hidup. Nombor 3 perbaik akhirat yang sedang kita tuju. Tak mana kita nak duduk di akhirat, tempat indah ke tempat buruk, tempat nikmat ke tempat azab, kita bersedia, kita bina lah ni. Kita nak duduk di rumah, bilik macam mana, dapur macam mana, kita buat plan lah ni. Dan kita bagi tukang buat macam ni. Saya nak ada bilik tang ni, dapur tang ni, beranda tang ni. Plan ada dulu baru bangun rumah naik. Maka demikian juga orang nak masuk syurga di akhirat, kena ada plan lah ni. Plan dia mengaji, tak tinggal semayang, buat baik, kelaku baik, akidah betul, ibadah betul. Dia jalan mengikut plan tersebut, maka syurga sedang menanti dia, syurga yang indah. Kalau akidah dia lintang pukang, semayang cukup tak cukup, qada tak qada, kelaku tekoh baik tekoh tak baik, tekoh orang meminta derma,
Dia bagi RM1, dia hutang orang RM1 tak bayar. Tang derma RM1 dia boleh bagi, tang hutang RM1 dia ruyum terus. Duit tak dipercaya kawan ni, dia kata. Sebab duit orang nak tipu orang. Kelaku tak boleh tumpang. Maka akhirat dia hak duk tunggu dia tu seperti mana kerosakan yang sedang dia buat atas muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang duduk dalam kefasikan dan kezaliman, aku boleh timpakan malapetaka bila-bila masa daripada langit ke atasnya. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsuqun. Saya tak boleh mengajar panjang pagi ni kerana saya ada kuliah pukul 9 lagi di Mentalun, kediaman rasmi Menteri Besar. Sebelum pukul 9 kena ada arah sana sebab sana tak boleh lewat. Pukul 9 mula, paling lewat 9.10. Pukul 10 tepat kena berhenti kerana ada sesi yang kedua pula. Jadi kalau tuan-tuan tak pergi mengaji pun boleh buka dalam handphone lagi pengajian secara langsung online. Hak duduk jauh ni mengaji online lah. Hak duduk start boleh tapi ke pengajian di Mentalun. Jadi kita berhenti tani dulu kerana saya nak bersiap nak pergi ke Ustaz pula. Pukul 9 sampai pukul 10 pengajian di kediaman rasmi Menteri Besar Kedah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.